Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail dan Sudut Pandang kembali bersiaran. Rakaman ini dibuat bagi memberi fokus kepada industri angkasa negara dan juga misi untuk menghantar angkasawan kedua kita. Pelbagai persoalan harus dijawab pastinya, dan kita ingin melihat dalam konteks anak-anak muda pada hari ini dan juga bagaimana industri angkasa negara itu sendiri serta penerokaan angkasa itu memberi manfaat kepada kita. Dan pastinya semua anak-anak muda ingin merasa apa manfaatnya kepada kita. Dan juga pastinya rakaman ini dibuat di Planetarium Negara. Dan bersama saya Major Dr. Faiz Khalid sendiri, Angkasawan Negara. Terima kasih. Dan yang berbaju kuning ini tidak lain tidak bukan adalah saudara Dinin Musa, iaitu penasihat Persatuan Generasi Belia Gemilang Negeri Selangor, atau lebih mesra dengan singkatannya G3. Dan anak muda di sini Muhammad Suhaimi, iaitu tokoh rakan muda Kuala Langat. Dan di sini lepasan SPM, anak muda Hamid Zaid Hamid, lepasan SPM. Ya, lebih mesra dengan panggilan Zaid. Dan juga Cik Rajini Ramlan, CEO Yayasan Angkasawan Malaysia. Saya ingin mula dengan pastinya kepada Major sendiri. Mungkin Dr. Faiz sedikit sebanyak boleh memberi gambaran kali ini apa yang berbezanya dengan misi yang sebelum ni. Ya, seperti kita tahu kan, ini merupakan program yang lanjutan daripada program angkasawan pertama. Oleh kerana itu, kita pun dah banyak belajar daripada program pertama. Ialah apa yang dicadangkan, di mana program dahulu 10 hari berada di angkasa lepas. Mungkin program yang selepas ni lebih lama kerana lebih masa lebih banyak di angkasa lepas dan banyak kita boleh buat fokus kepada program-program saintifik. Selain daripada itu, mungkin dari segi kemahiran angkasawan itu sendiri, saya rasa latihan ni ada banyak peringkat yang research cosmonaut yang kita dah buat, itu lebih kurang setahun. Kita ada peringkat advanced cosmonaut training, itu lebih kurang 2 tahun full time. Dan juga peringkat yang ketiga commander lah, itu lebih kurang 5 tahun. Tapi saya rasa untuk negara kita, kita dah buat program latihan yang pertama. So saya rasa untuk nak matchkan dengan program seterusnya, mungkin kita boleh pergi ke latihan lanjutan atau advanced cosmonaut training, di mana kemahiran di situ lebih mendalam, lebih banyak sudut-sudut teknikal yang perlu difahami. Dalam komuniti angkasawan sedunia pun, itu merupakan langkah yang patutlah. Okey, saya nak tengok perspektif nanti. Dr. Faiz nak kena jawab kehendak anak-anak muda ni. Harapan apabila kita cakap mengenai misi ke angkasa lepas ni? Harapan saya Ini angkasawan kita ada kat sini. Harapan apa yang dapat membuat teknologi barulah yang boleh memajukan negara, supaya negara kita dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Seperti Muhammad Suhaimi sendiri, kita dalam lingkungan sebaya melihat misi yang lepas sebagai satu apa benda, kejayaan atau bagaimana? Dan apa yang diharapkan kepada Dr. Faiz untuk membawa perubahan? Kejayaan tu memang dapat kejayaan lah. Tapi cakap tu salah. Lebih lagi mendalam lagi lah kalau boleh. Sebab lebih mendalam. Kalau sebagai orang yang penasihat kepada Persatuan Anak-anak Muda, tengok sikit kita buat perbandingan. Macam mana abang tengok? Saya melihat program angkasa lepas yang lalu, saya melihat kejayaan itu hanya setakat setahun dua. Orang memperkatakan tentang angkasawan, lepas tu benda tu terhenti. Sehingga kan setahun dua terhenti, wujud pula. Saya difahamkan wujud melalui surat minggu 2 hari lepas. Saya melihat ada wujudnya Yayasan Angkasawan Negara, yang akan membuat penghantaran ke angkasa lepas untuk kali kedua. Saya harap untuk kali ini kita mengharapkan kejayaan yang lebih daripada itu melalui research yang dibuat di angkasa lepas, dapat menghasilkan satu penghasilan yang boleh membantu kerajaan Malaysia. Okey,
Cik Rajini, semua telah pun bersuara. Dan apabila kita bercakap mengenai program angkasawan, sebelum ni kita diselubungi dengan persepsi mengatakan sebelum ni angkasawan hanyalah sekadar melancong dan tidak membawa research yang mungkin kita tahu ada research tapi tidak terkesan dilekat di hati masyarakat di luar sana. Dan kali ini macam mana? So ada dua perkara yang kita kena jelas mengenai program angkasawan yang pertama. Masa Tun Dr. Mahathir mengilhamkan program angkasawan yang pertama sekali kita ingat ialah proses membina pemikiran rakyat tentang kebolehan rakyat untuk mencapai ke satu tahap yang mungkin di luar daripada tanggapan keupayaan pada masa itu. Dan yang kedua ialah misi yang pertama diisi dengan misi saintifik. Maknanya angkasawan kita naik ke ISS menjalankan pendidikan sains, dan kita kena faham bahawa dalam apa-apa program R&D, kajian dan pembangunan, ia mengambil masa untuk disempurnakan. Dan walaupun dalam masa yang singkat 6 kajian yang dibawa oleh angkasawan kita pada masa itu telah membuahkan hasil, dan ada yang telah dipatenkan di peringkat antarabangsa. Dan sudah pastilah kita tidak boleh mengharapkan program angkasawan seperti program pembuatan equipment. Hari ini kita keluarkan modal 100 juta, bina kilang, besok pagi kita akan keluarkan hasil. Tetapi kalau nature scientific, ia akan mengambil masa dan you mungkin juga akan memerlukan kajian-kajian lain selanjutnya. Okey, baik, kita akan berehat seketika sudut pandang, dan kembali selepas ini kita ingin lihat bagaimana angkasawan kita selepas ini memberi tumpuan penuh dalam memastikan manfaat kepada industri, sains dan teknologi. Sudut pandang selepas ini. Okey, bersama kembali dalam sudut pandang kepada anda di luar sana, anak-anak muda. Teruskan berinteraksi bersama kami melalui hashtag 501 Sudut Pandang. Dan hari ini pastinya Sudut Pandang membicarakan tentang industri angkasa lepas dan negara kita, Malaysia. Untuk segmen kedua, saya ingin bertanya dalam manfaat kepada industri sains dan teknologi tempatan. Dr. Faiz nanti ke angkasa lepas. Researchnya bagaimana, dan adakah research base itu datangnya dari doktor sendiri ataupun pihak kerajaan yang melontarkan idea ataupun macam mana? Untuk program yang dahulu, kita sebagai angkasawan hanya buat latihan, dan semua kajian-kajian datang daripada kerajaan. Dan kajian ini waktu program yang pertama meliputi bahagian bioteknologi, medical. Bagi saya memang macam itu juga kat semua negara, di mana angkasawan tidak menentukan research, tetapi dia akan buat apa-apa saja research yang diberi. Bukan bermaksud kalau saya dalam bidang perubatan, saya hanya buat perubatan je, tak. Kita kena buat semua. Tapi apa yang lebih kritikal lagi ialah saya rasa mungkin kerajaan perlu buka juga kepada orang ramai untuk memberikan idea-idea. Maksudnya idea ni berdatang daripada sama ada daripada macam Zaid, daripada Suhaimi, daripada sesiapa saja, daripada swasta ke daripada masyarakat, daripada universiti mana-mana saja datang. Kita patut buat bengkel, kumpulkan, dan kita akan tengok selaraskan idea tu, dan kita buat yang paling sesuai sekali untuk pergi ke angkasa untuk program seterusnya. Dan daripada segi nak penapisan tu, kita kena tengok kepada, kita kena dengar semua orang, dan juga kita kena ambil eksperimen yang manfaat kepada negara kita. Contoh macam kalau negara kita banyak fokus kepada industri, sesuatu industri, mungkin pertanian ke, atau industri Pertanian bang, yes, mungkin pertanian ke kan. Sebab sini saya melihat pandangan Dr. Faiz sebagai ada asasnya lah. Penyelidikan kali ini mesti berasaskan keperluan negara. Jadi pandangan rakyat mesti kita dengar, dan pengumpulan saintis memberikan thematic base research. Maknanya kita tidak boleh buat semua kajian, sebab sumber kita terhad, masa kita terhad, belanja kita terhad. Kita terpaksa memberikan tumpuan kepada beberapa bidang utama yang boleh memberikan impak yang besar kepada negara, kepada rakyat. Sebab mereka ni mesti mengharapkan sesuatu. Pengalaman kita yang pertama ialah mereka tidak nampak apa bendanya.
Yang ada ialah negara dikejutkan dengan kepulangan angkasawan. Kita merayakan selama 2 tahun begitu meriah sekali. Tapi rakyat masih lagi kabur. Dan saya kira itu tanggungjawab saya. Saya memikul beban ini untuk keluar balik, berjumpa dengan rakyat, menjelaskan apa yang telah dicapai dan ke mana kami nak pergi. Okey. Saya pun setuju dengan pandangan Saudara Rajini Ramlan dengan Faiz tadi. Saya selaku belia yang pernah bertanggungjawab dalam pembangunan sektor belia pertanian Malaysia, saya melihat petani-petani di Malaysia ini ketandusan teknologi pertanian. Umpamanya seperti wujudnya baja, seperti yang Malaysia adakan bio untuk pertanian, sehingga hari ini pun kita tidak nampak keberkesanan berkenaan dengan teknologi pertanian itu sendiri. Jadi kalau saya diberi peluang untuk dalam bengkel tu dalam contohnya. bengkel itu, saya juga boleh mengharapkan supaya Dr. Faiz membuat kajian tentang pertanian, bagaimana nak memajukan pertanian kita dengan mutu kualiti yang lebih baik. Okay. Zaid dengan Suhaimi, sekiranya ada bengkel tu nanti, kan? Apa bendanya nak dicadangkan kepada pihak Yayasan Angkasawan dan juga Dr. Faiz? Okey, pada pendapat saya lah, bengkel ni kerajaan harus pergi ke kawasan-kawasan setempat, jangan tumpukan di bandar saja, sebab apa yang saya nampak hanya tertumpu di bandar-bandar elit seperti Kuala Lumpur, Penang, Ipoh. Dia tak lepas kemudian dia seumpama tersangkut di satu peringkat, kita hanya boleh tahu benda ni di internet, di surat khabar. Dia tak ada pendedahan terus kepada sekolah. Pelajar-pelajar pula tidak dapat pengetahuan yang secukupnya lah daripada program tersebut. Kalau bagi saya, program ni pun anak-anak muda pun sekarang kalau bahagian macam sekarang ni bahagian kampung ke apa, anak muda sekarang ni pun sekarang lepak je kan. Kalau program ni lagi dimajukan pada rakyat-rakyat kita kat bawah kan, mungkin diorang boleh lagi naikkanlah taraf negara ke, bolehlah ikut Dr. Faiz kan. Walaupun anak-anak muda ini tidak mempunyai education yang tinggi, tetapi barang kena ingat bahawa anak-anak muda kita di kampung kadang-kadang tidak mahir, tidak pandai dalam pendidikan, tetapi soal pembangunan tadi, soal angkasawan, mungkin anak-anak muda ini boleh memberi input yang baik kepada angkasawan negara. Jadi kalau sebut angkasa lepas, sebenarnya dalam kepala anak-anak muda ada apa sebenarnya? Dalam angkasa lepas ada satelit, communication, satelit, ISS, bintang-bintang. Okey, adalah dalam kepala anak-anak muda. Mungkin angkasa lepas tu Ada UFO. UFO tu tak ada lah, kemungkinan tak ada lah kot. Mungkin satelit ke Ya ke tak ada UFO? Doktor? UFO ni tak yang alien. Dia kalau kita tak tahu je apa yang terbang tu UFO. Tapi saya ingat balik waktu saya berada di Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center, kita didedahkan kepada research dan salah satu pada research yang saya tertarik ialah di mana research saintis Jepun mereka membuat research tentang perikanan. Mereka buat GPS, letak GPS kat dalam ikan dan track ikan tu, kumpulan-kumpulan ikan daripada angkasa lepas. GPS kita tahu teknologi angkasa lepas, dan saya tertarik kerana mereka menggunakan benda ni untuk teknologi negara mereka, iaitu perikanan negara mereka, untuk memajukan teknologi perikanan negara mereka. Saya rasa kita perlu ambil step yang macam tu juga. Kita perlu dengar daripada semua golongan rakyat apa yang kita perlu perbaiki, dan mungkin daripada situ kita akan dapat idea yang menyeluruh untuk kajian seterusnya kan angkasa lepas. Dengan itu juga dapat membantu mungkin Kementerian Perikanan untuk memudahkan petani nelayan dengan adanya GPS tadi mengenal ikan dan memudahkan pada nelayan untuk menangkap ikan kan. Itu yang boleh senang. Itu yang mereka buat di setengah negara ni. Okey, saya sampai Cosmonaut Training Center Dr. Faiz pada tahun 2009 di Moskow waktu tu. Waktu tu di Moskow saya jumpa lecturer Dr. Faiz semua yang memuji Dr. Faiz berupaya melaksanakan semua tugasan yang diberi. Dan itu saya tertarik dengan Russia membangunkan industri mereka. Kita lihat strukturnya begitu simple sebenarnya, tetapi kaya dengan pelbagai teknologi yang sebenarnya lahir dalam diri mereka sendiri. 1957 mereka dah menghantar
angkasawan ke angkasa lepas. Kita berehat seketika sudut pandang kembali selepas ini. Apabila bercakap mengenai hantar angkasawan ke angkasa lepas, kita nak tahu training yang telah pun ataupun latihan serta bimbingan yang telah pun Dr. Faiz lalui, dan pastinya harapan suara masyarakat terhadap Dr. Faiz dan juga sharing experience, kongsi pengalaman beliau. Kita berehat seketika sudut pandang. Okey, bersama kembali dalam sudut pandang dan segmen ketiga ingin sentuh kerana kita tahu semua negara kuasa berlumba-lumba menghantar angkasawan mereka untuk menguasai teknologi angkasa lepas itu dan sekaligus untuk memanfaatkan negara mereka. Okey, latihan yang dilalui oleh Dr. Faiz selama ini dan selepas ini menjelang 2016. Latihan yang dilalui pada 2006-2007 merupakan peringkat yang panggil research cosmonaut lah. Ia lebih kurang dalam setahun lebih, di mana terdapat saya akan rumuskan boleh dirumuskan terdapat 4 komponen, iaitu komponen psikologi, komponen academics ya. Macam lecture lah, kita tengok credit hour pergi buat exam semua. Lepas tu komponen medicalnya, iaitu kesihatan medikal. Setiap 3 bulan mereka tengok whether kita ada sesuai tak badan kita untuk pergi ke angkasa selepas. Sebagai contoh, kalau ada asma, susah sikit lah nak pergi. Kalau kita ada penyakit pendarahan, sakit jantung lagi lah tak boleh kan. So dia akan check semua tu 3 bulan setiap kali sehinggalah kita fly. Dan yang keempat ke komponen fizikal, di mana mereka melatih kita dalam gym untuk pergi ke angkasa lepas sesuai kan. Di sini saya rasa untuk latihan angkasawan tu sendiri memang agak sukar, memerlukan fokus yang tinggi, disiplin yang tinggi. Walau bagaimanapun apa yang saya lihat ini diperlu kerana ini merupakan satu industri yang mengambil kira kejituan. Di mana kita tengok kejituan masa roket itu sendiri berlancar, sehinggalah ke apa yang mereka nak buat kat angkasa lepas, mereka kena buat dengan tepat. Kalau tak dapat buat dengan tepat, sekian-sekian masa kita akan lepas masa berkomunikasi dengan bumi dan kita tak boleh nak buat. So ini memakan masa dan kos yang akan berlebihan. Yang tertarik, anak-anak muda tertarik segala latihan yang dilalui dalam konteks bagaimana? Dalam konteks saya nak tanya meja lah, Dr. Faiz. Kalau cara hidup, tips lah macam mana untuk saya sesuaikan diri untuk menjadi angkasawan, sebab saya mempunyai minat dalam bidang aeroangkasa ni. Tapi saya rasa badan saya tak fit untuk menjadi seorang angkasawan. Tips lah cara-cara untuk saya rasa untuk yalah, kalau nak berhasrat untuk nak ke arah menjadi angkasawan ni, apa yang kita perlu sebenarnya, kita perlu seimbang. Maksud dari segi akademiknya kan, dari segi elok sains lah pasal banyak benda yang diajar dalam bidang sains. Pada masa yang sama kita kena jaga juga kita punya kesihatan, disiplin. Dan kesihatan ni bukan maksud kita kena jadi marathon runner, jangan terus lari kejap lagi, bukan begitu. Tetapi kita kena baca sikit buku bagaimana kesihatan menyeluruh. Dan yang ketiga saya rasa yang paling penting sebenarnya psikologi, iaitu kita kena ada satu yalah, kita kena kenal diri kita dan sentiasa ingin mengubah untuk kebaikan. Kalau kita ni yalah tak berapa disiplin, kita kena cuba disiplin sikit. Kalau kita mungkin tak berapa kritikal dalam pemikiran kita, kita kena tengok dan menganalisis semua sudut supaya kita menjadi lebih kritikal dan sebagainya. Okey, CEO Yayasan Angkasawan yang kali ditekankan disiplin dan mengambil contoh seperti Rusia yang tidak menekankan tentang kos, tetapi mereka mampu melahirkan serta memberi manfaat pula kepada negara mereka. Itu pandangan kita lah. Maknanya kalau katakan kita nak mengkaji penghantaran angkasawan yang kedua, aspek kos dah menjadi satu isu yang selalu dibangkitkan di parlimen, di kedai kopi dan di mana-mana. Kos menjadi satu elemen yang penting. Tetapi bagi kami di Yayasan Angkasawan, kita nak mencadang lah supaya mungkin untuk program yang kedua ni mungkin agensi angkasa negara umpamanya yang mengetuai program ni mengadakan satu makmal di mana kita boleh memanggil pelbagai sektor, pelbagai agensi dan juga mungkin sektor swasta dipanggil bersama dan masyarakat umum sekali supaya kita dapat pandangan yang menyeluruh menilai kos. Kita pergi pada kos yang paling minimum untuk menghantar angkasawan. Sebab contoh dah ada jelas di depan kita. India menghantar roket yang pertama ke orbit Marikh
dengan kos 70 juta USD. Sedangkan Amerika belanja lebih 3 bilion USD untuk menghantar roket yang sama. Jadi ada cara untuk nak mengurangkan bajet dengan mendapat keuntungan yang optimal. Kalau kita bercerita tentang bajet, kan, saya seumpama airport KLIA yang dulu orang memperkatakan satu ketika dulu pembaziran sebanyak 9 bilion. Tetapi hari ini dia menjadi satu airport yang sungguh hebat. Tak pernah lengang. Tak lengang, padat kan. Jadi saya mengharapkanlah supaya kerajaan melalui MOSTI untuk mengeluarkan sedikit dana yang membolehkan saudara Dr. Faiz yang telah menunggu sekian lama, berlatih sekian lama, mempunyai azam yang tinggi supaya diberi kepercayaan untuk membantu beliau untuk terus ke angkasawan. Okey, kita tengok selain membantu Dr. Faiz semua ni, Dr. Faiz juga lalui training yang dia telah sebut. Kita anak muda, kalau kita join training tu, macam dia nak jadi angkasawan. Okey, kalau Suhaimi pula tengok dalam konteks macam mana, disiplin angkasawan itu ke ataupun kehebatan angkasawan itu apabila dia berada di angkasa lepas ke? Macam mana? Kalau tu disiplin lah. Kalau disiplin lah, nak dapat disiplin yang macam mana kan. Lagipun satu lagi saya nak tanya, saiz badan tu macam mana, tinggi macam mana kan, nak pergi sama macam nak pergi angkasawan, nak berapa saiz badan dia, nak tinggi macam mana, berat. Penting ke semua tu? Penting, tetapi dia saiz yang membolehkan pergi ke angkasa lepas selalunya dalam lingkungan normal. Maksud kalau anda normal boleh. Memang dia ada ukuran tinggi, panjang tangan, panjang kaki apa semua. Kerana apa? Supaya kita selesa dalam kapal angkasa yang kecil tu. Sebagai contoh, kalau kita terlalu tinggi sangat pun tak selesa. Tapi kalau kita terlalu kecil sangat, mungkin kita tidak boleh capai ketika duduk dalam keadaan yang kurang selesa. So ini semua perlu diambil kira. Tetapi bila saya lihat rata-rata sebenarnya dia ikut saiz normal. Dan kebanyakan orang dari segi saiz tu okey. Jangan risau sangat. Dr. Faiz, saya dalam kepala saya nak tahu the crucial ataupun waktu-waktu yang kritikal menjadi angkasawan ni, take off dia tu, masuk ke orbit, bila dalam semua proses itu sehingga darat kembali ke bumi ni, waktu mana yang kritikal sebenarnya? Waktu yang kritikal sebenarnya adalah waktu untuk mendarat balik. Itu kritikal. Waktu untuk nak pergi lancar memang bahaya, tetapi sistem itu sendiri ada kawalan automatik dan ada 4 lapisan keselamatan. Bila pergi ke angkasa lepas, pengiraan itu sendiri untuk nak ke ISS kritikal juga, tetapi paling kritikal balik. Kerana kalau balik salah tempat boleh membahayakan nyawa kru. Korang pernah tengok cerita Gravity? Pernah tengok Gravity kan? Best tak Gravity? Best juga. Saya tadi sebelum Dalam masa 30 saat. Sebelum berbicara di luar tadi, saya bertanya dengan kawan, dekat angkasa lepas tu ada pasir tak? Saya tak dapat membayangkan. Jadi saya ingin tahu. Kalau ke ISS tu tak ada pasir lah. Pasal itu dia kat atas orbit kat stesen angkasa lepas. Mungkin kat planet-planet lain mungkin ada, tapi bentuk yang beza sikit lah. Okey. Itu antara sikit sebanyak kita kupas melalui pelbagai perspektif, melalui suara anak-anak muda dan pelbagai lapisan masyarakat ini. Saksikan Sudut Pandang setiap hari 9 malam mengangkat suara anak-anak muda. Kita telah pun berdiskusi mengenai program Angkasawan. Saya Ashwa Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Berita Sekenar di Malaysia.